Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tajuk pertemuan kami iaitu pengenalan ilmu falsafah. Jadi saya akan teruskan dulu dengan pengenalan falsafah. Okey, apakah itu falsafah? Falsafah secara umumnya adalah satu disiplin ilmiah yang mengusulkan kebenaran secara umum dan asas. Ianya mempunyai beberapa ciri dan yang pertama ianya adalah satu pemikiran yang tegas, dan yang kedua ianya bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai definisi falsafah. Falsafah dari sudut etimologi ataupun bahasa berasal daripada bahasa Yunani, daripada tamadun Greek iaitu filosofia. Philo bermaksud cinta, manakala sophia bermaksud kebijaksanaan. Manakala apabila digabungkan menjadi filosofia, iaitu cinta akan kebijaksanaan. Ia juga boleh diertikan dengan perkataan filosofi dalam terjemahan bahasa Inggeris iaitu cinta akan ilmu pengetahuan. Ia juga boleh dimaksudkan dengan the love of wisdom, iaitu keinginan seseorang individu untuk mengetahui dengan lebih mendalam ilmu pengetahuan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai terminologi falsafah menurut pandangan beberapa tokoh falsafah iaitu Plato, Pythagoras, Aristotle, Al-Kindi dan Al-Farabi. Pertama sekali adalah Plato. Menurut Plato, falsafah adalah ilmu pengetahuan yang mencapai dan membuktikan hakikat kebenaran yang asli. Pada pendapat Plato, falsafah berperanan untuk membuktikan kebenaran sesuatu perkara. Menurut Pythagoras pula, falsafah adalah filosofia ataupun the love of wisdom yang bermaksud cinta akan kebijaksanaan. Jadi pada pendapat Pythagoras, falsafah bukan hanya bertujuan untuk mencari kebenaran, malah berfikiran secara teratur dan benar. Seterusnya adalah Aristotle yang berpendapat bahawa falsafah adalah suatu disiplin untuk menyelidik atau mencari sebab dan asas segala benda. Aristotle berpendapat bahawa falsafah bertujuan untuk mengetahui hakikat sesuatu perkara. Namun keyakinan Aristotle belum sampai kepada keyakinan bahawa Tuhan itu ada. Aristotle lebih menumpukan penyelidikannya kepada pembahagian ilmu falsafah yang mengandungi kebenaran. Contohnya adalah ilmu metafizik, ilmu logik, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu etika dan juga sebagainya. Seterusnya pergi pula kepada Al-Kindi. Al-Kindi mengatakan bahawa falsafah adalah hakikat kebenaran menurut kemampuan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan. Jadi Al-Kindi lah sebenarnya yang meluluskan kepercayaan Aristotle bahawa Allah adalah pencipta alam. Dan akhirnya pergi pula kepada Al-Farabi. Al-Farabi mengatakan bahawa falsafah bermaksud cinta akan kebijaksanaan. Menurut beliau, falsafah adalah tunjang utama dan pokok kepada segala ilmu. Falsafah bermaksud ilmu pengetahuan mengenai kewujudan alam dan menyelidik hakikat yang sebenar. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan falsafah. Jadi yang pertama, falsafah berperanan untuk menjelaskan mengenai kebenaran. Ia mencari dan membuktikan kebenaran. Jadi falsafah dapat menjelaskan kepada kita sebagai manusia mengenai kebenaran sesuatu perkara. Falsafah dapat memberi penjelasan kepada kita dengan lebih mendalam mengenai sesuatu perkara supaya kita akan mendapat gambaran yang jelas mengenai perkara tersebut. Justru dalam membuktikan kebenaran, ahli falsafah berperanan untuk membimbing masyarakat supaya sentiasa berada di jalan yang benar. Yang kedua, falsafah dapat membentuk akal fikiran dan juga minda supaya kita dapat berfikir dengan secara teratur dan sistematik. Jadi falsafah dapat mengajar kita untuk berfikir sama ada tindakan yang kita buat betul ataupun salah. Falsafah dapat membentuk fikiran manusia untuk berfikir dengan lebih teratur. Dan akhirnya, falsafah dapat memberi bimbingan ataupun arah tuju dalam perkara penting dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, falsafah dapat menyelesaikan perkara atau masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai FPK. Berdasarkan apa yang kita tahu, falsafah merupakan pemikiran yang mendalam
yang mencakupi pelbagai bidang secara menyeluruh, dan ia juga merupakan cinta terhadap kebijaksanaan dan kearifan dalam diri seseorang. Pernah saya terbaca satu kenyataan katakan bahawa gelaran Doktor Falsafah bukanlah untuk menunjukkan pangkat dan kebijaksanaan seseorang, tetapi ia adalah untuk menunjukkan ketaatan dan cinta terhadap ilmu pengetahuan seseorang dalam sesuatu bidang. Jadi falsafah ini merupakan pendekatan bagi seseorang dalam merungkai kebenaran sesuatu perkara. Manakala bagi pendidikan pula, ia adalah satu usaha dalam menyampaikan pelbagai bentuk ilmu pengetahuan dan nilai untuk mempertingkatkan kemahiran seseorang. Pendidikan pula harus disampaikan melalui seseorang yang sistematik, reflektif, berperspektif dan juga komprehensif tentang masalah pendidikan. Jadi secara ringkasnya, FPK adalah gabungan kedua-dua dasar ini dan ia akan memberikan impak yang positif kepada negara. Ini adalah paparan untuk falsafah pendidikan negara Malaysia yang telah dipetik daripada buku Dasar Pendidikan Kebangsaan yang dicetak oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2017. Di sini pula adalah visi dan misi FPK. Misi FPK menyatakan bahawa pendidikan yang berkualiti akan melahirkan insan yang terdidik bagi kesejahteraan negara. Misi pula menunjukkan bahawa melestarikan pendidikan yang berkualiti dapat membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi, berdasarkan kenyataan-kenyataan ini, saya akan menerangkan lebih lanjut matlamat yang disampaikan oleh KPM. Secara amnya, matlamat FPK adalah merangkumi semua aspek dari segi aspek individu, masyarakat dan juga negara. Ini adalah untuk menyediakan peluang pendidikan untuk warga Malaysia bagi meningkatkan potensi individu dan melahirkan insan yang seimbang. Ia juga adalah untuk mewujudkan bangsa Malaysia yang taat dan setia kepada Tuhan dan negara, dan juga mewujudkan sumber tenaga manusia bagi memenuhi keperluan kemajuan negara. Namun begitu, matlamat ini dicapai melalui penekanan 4 aspek utama dikenali sebagai JERI, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Pertama, bagi aspek jasmani iaitu fizikal. Kecergasan fizikal akan mempengaruhi kecerdasan mental. Satu dasar telah diwujudkan oleh KPM iaitu dasar satu murid satu sukan. Dilancarkan adalah berdasarkan prinsip atau slogan yang dipegang oleh KKM iaitu badan cergas, otak cerdas. Ini adalah bertujuan untuk menegaskan kepentingan aspek jasmani dalam diri pelajar. Selain itu, pendidikan jasmani juga adalah satu subjek yang menunjukkan cara-cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat, iaitu melalui info gizi seimbang dan juga sukan-sukan yang mudah dilakukan oleh pelajar. Seterusnya adalah aspek emosi. Pengawalan emosi yang sempurna mampu mengawal tingkah laku yang baik. Perkhidmatan kaunseling telah diwujudkan di setiap institusi pengajian adalah untuk memantau emosi pelajar atau individu yang memerlukan bagi mengawal tingkah laku mereka. Dasar ini telah diwujudkan sebagai satu platform bagi pelajar bermasalah untuk meluahkan masalah-masalah yang mereka hadapi untuk diberi nasihat dan juga bantuan yang sepatutnya. Ini adalah kerana kebanyakan pelajar yang mempunyai gangguan emosi cenderung kepada kegagalan dalam pembelajaran dan juga kehidupan. Jadi, dengan adanya platform ini, ia dapat membendung dan juga memelihara nasib individu-individu ini. Yang ketiga adalah aspek rohani. Aspek ini menjurus lebih kepada amalan agama, iaitu seperti hubungan seseorang dengan penciptanya. Sebagai contoh, di setiap sekolah rendah yang majoritinya pelajar Muslim akan mengadakan program Camp Bestari Solat bagi tujuan untuk mengajar dan memperbaiki solat
Selain itu, pendidikan Islam juga adalah satu subjek yang diwujudkan di setiap institusi pengajian, termasuk pengajian tinggi, bagi menerapkan dan mempertingkatkan pengetahuan agama dalam diri pelajar Muslim. Bagi pelajar bukan Muslim, terdapat beberapa platform lain seperti pendidikan moral yang diwujudkan bagi menerapkan perilaku baik seperti yang dituntut dalam setiap agama. Akhir sekali adalah aspek intelek. Aspek ini penting dalam membantu memperkembangkan potensi individu dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, semangat individu itu sendiri untuk belajar adalah sangat penting untuk mempengaruhi perkembangan potensi seseorang. Antara program yang dianjur oleh KPM merupakan program Nilam. Program ini dianjur oleh KPM bagi memupuk budaya membaca dan juga membantu daya pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Perkembangan intelek dipengaruhi oleh budaya ilmu, iaitu budaya membaca secara berterusan melalui program dalam minggu-minggu bahasa. Dianjurkan oleh pihak sekolah juga dapat membantu dalam perkembangan intelek seseorang dari segi penggunaan bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris. Hal ini dapat meningkatkan nilai peribadi seseorang terhadap pasaran pekerjaan, negara dan juga dunia. Jika seseorang itu mempunyai empat aspek secara seimbang, maka individu itu akan menunjukkan ciri-ciri seperti berikut. Dan saya akan membentangkan mengenai falsafah pendidikan Islam. Jadi, apa yang terpapar di sini ialah definisi am bagi FPI. Dan mudah bagi kita untuk memahami definisi tersebut sekiranya kita pecahkan definisi ini kepada 3 poin yang penting. Jadi, yang pertama ialah pendidikan Islam ialah ilmu yang disampaikan dan diamalkan secara berterusan untuk membentuk kepribadian individu dalam kehidupan hariannya. Yang kedua ialah ilmu tersebut perlulah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga ialah setiap individu sebagai hamba Allah bertanggungjawab dalam memakmurkan bumi dan memelihara alam sekitar. Jadi inilah 3 poin yang perlu kita fahami untuk definisi falsafah pendidikan Islam. Matlamat FPI pula untuk melahirkan individu soleh yang mempunyai kepribadian mulia, berkemahiran serta menerapkan nilai-nilai agama Islam di dalam kehidupannya. Matlamat FPI ini ada hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan dia berpaksikan dengan matlamat FPI. Bila kita lihat kedua-dua matlamat iaitu FPI dan juga FPK, kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama iaitu melahirkan individu yang mempunyai keseimbangan dari segala aspek kehidupan seperti rohani, jasmani, emosi dan akal. Dan semua ini mestilah berlandaskan dengan keagamaan. Tetapi terdapat sedikit perbezaan antara kedua-duanya di mana FPI bersifat universal dan menyeluruh. Manakala FPK ini lebih terhad kerana dia lebih tertumpu dengan perkembangan potensi rakyat Malaysia untuk memajukan masyarakat dan negara. Kita lihat di sini, pendidikan Islam mempunyai 7 ciri-ciri yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dasar dan nilainya hendaklah sesuai dengan ajaran Islam. Sumber yang digunakan perlulah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi terdapat sedikit pelonggaran untuk ciri ini, iaitu sekiranya sumber itu setelah dihuraikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan kita masih kurang jelas terhadapnya, hendaklah kita untuk berpandukan sumber akal dalam bentuk ijtihad dan kias, iaitu dalam bentuk perbincangan. Yang kedua ialah bersifat pendidikan akhlak. Pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan insan yang beramal soleh yang mempunyai kepribadian yang mulia. Jadi dengan mempelajari pendidikan Islam, individu tersebut berupaya untuk membezakan perkara yang baik dan buruk. Ketiga ialah bersifat terbuka dan peka terhadap masalah dan pengalaman manusia. Pendidikan Islam perlulah bersifat terbuka dan sentiasa mementingkan maslahat manusia selagi mana tidak bertentangan dengan syariat atau prinsip Islam. Yang keempat pula,
bersifat sejagat dan menyeluruh. Setiap individu, tidak mengira jantina, kedudukan dan warna kulit, mempunyai kebebasan untuk menuntut ilmu. Dengan kebebasan ini, masyarakat sejagat dapat bekerjasama dalam usaha mereka untuk membentuk kehidupan yang lebih sejahtera. Yang kelima pula, boleh diubah-ubah, dibentuk dan disesuaikan dengan kehendak masa dan tempat. Tahap pembelajaran pendidikan Islam perlulah disesuaikan dengan tahap perkembangan mental individu. Sebagai contoh, konteks dan pembelajaran untuk pelajar sekolah rendah perlulah lebih mudah berbanding di sekolah menengah. Hal ini adalah kerana pelajar sekolah rendah baru sahaja didedahkan terhadap ilmu tersebut dan mereka masih berjinak-jinak dalam mempelajarinya. Mereka juga masih berada di peringkat awal dalam pembentukan mental mereka. Keenam, mengimbangi ketuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Perkembangan secara seimbang dari segi rohani, jasmani dan akal diberi penekanan di dalam pendidikan Islam. Sekiranya salah satu aspek tidak dititik beratkan, maka tuntutan untuk mengimbangi kehidupan dunia dan akhirat tidak dapat dikecapi. Ketujuh pula dan yang terakhir ialah bersifat dinamik dan terbuka pada idea dan penemuan-penemuan baru. Maksud bagi bersifat dinamik adalah pendidikan Islam membuat penyesuaian terhadap kandungan pembelajarannya. Hal ini adalah kerana terdapat pelbagai penemuan-penemuan baru yang terbit dengan peredaran masa. Akan tetapi, penemuan tersebut perlulah diselidik terlebih dahulu sebelum diterapkan ke dalam pembelajaran agar tiada unsur-unsur yang bercanggah dengan agama Islam. Itu sahaja untuk falsafah pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan melihat sedikit mengenai falsafah rukun negara. Pertamanya saya akan menerangkan mengenai sejarah pembentukan rukun negara di negara kita. Rukun negara ialah sebuah ideologi kebangsaan yang mana telah ditubuhkan pada tahun 1970. Seperti yang kita semua sedia maklum, Malaysia ialah sebuah negara yang didiami oleh pelbagai kaum dan juga agama. Kedatangan penjajah British pada suatu ketika dulu ke tanah Melayu telah membawa satu dasar pecah dan perintah, di mana dasar ini telah mengubah bentuk masyarakat di tanah Melayu kepada beberapa kumpulan etnik, iaitu Melayu, Cina dan India, di mana mereka ini telah dipisahkan mengikut tempat tinggal, pendidikan dan juga pekerjaan. Perkara ini telah membangkitkan amarah dan juga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat sehingga menyebabkan pergaduhan besar pada tarikh 13 Mei 1969. Berikutan dengan peristiwa ini, Mageran iaitu Majlis Gerakan Negara telah ditubuhkan diikuti dengan Majlis Perundingan Negara bagi membincangkan isu ini. Hasil daripada perbincangan tersebut, Rukun Negara telah berjaya dibentuk dan juga diisytiharkan pada tarikh 31 Ogos 1970 bertujuan untuk mengembalikan dan mengekalkan keamanan di antara kaum di negara ini. Matlamat dan objektif Rukun Negara telah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pada bahagian pertama telah menggariskan objektif bagi membentuk masyarakat yang mencapai perpaduan yang lebih erat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu cara hidup yang adil dan saksama, membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kepelbagaian corak dan adat resam, serta membina sebuah masyarakat yang progresif yang mana mengaplikasikan sains dan teknologi moden. Manakala pada bahagian kedua telah menggariskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara adalah seperti yang tertera. Prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini dijadikan asas kepada bangsa dan negara di mana kehidupan dipraktikkan selari dengan kepercayaan kepada agama masing-masing. Melalui kepercayaan kepada Tuhan inilah akan membimbing kita ke arah kebaikan. Tanpa adanya kepercayaan kepada Tuhan akan menyebabkan seseorang individu tersebut melakukan kejahatan sewenang-wenangnya dan perkara ini akan menggugat keselamatan dan keamanan di negara kita. Seterusnya ialah prinsip kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara.
Kesetiaan kepada raja dan negara adalah prinsip yang terkandung dalam rukun negara yang mengkehendaki rakyatnya menunjuk sepenuh taat setia kepada Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Dengan kesetiaan kepada raja dan negara di dalam diri rakyat, undang-undang negara tidak akan diambil endah sewenang-wenangnya, kerana dalam Islam juga ada disebut untuk rakyat mematuhi pemerintahnya, di mana telah terkandung dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di kalangan kamu. Seterusnya ialah prinsip yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Prinsip ini menekankan supaya rakyat memahami, menghormati dan mematuhi perkara-perkara yang tertakluk di dalam Perlembagaan Malaysia yang mana telah berfungsi bagi menjamin hak dan keistimewaan rakyatnya sebagai warga negara. Perlembagaan Malaysia ialah sebuah dokumen bertulis yang menjadi sumber utama kepada dasar peraturan dan punca kepada undang-undang negara, di mana ia mengandungi 183 perkara kesemuanya dan tertumpu kepada beberapa keutamaan yang terdiri daripada aspek kewarganegaraan, agama, bahasa, kedudukan keistimewaan orang Melayu dan kebebasan hak asasi. Perkara yang terkandung dalam perlembagaan ini tidak boleh dipersoal oleh mana-mana pihak dan juga mana-mana individu. Seterusnya ialah prinsip yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Prinsip ini telah menggariskan keadilan terhadap setiap masyarakat di Malaysia. Setiap negara memerlukan undang-undang bagi menjamin keselamatan, keamanan dan kestabilan negara itu sendiri. Oleh hal yang demikian, setiap individu hendaklah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara tanpa mewujudkan sebarang provokasi, kerana perkara tersebut akan meruntuhkan keamanan masyarakat serta menggugat kedudukan undang-undang di Malaysia. Prinsip yang kelima ini dijadikan sebagai garis panduan bagi mewujudkan warga negara yang bersopan santun dan bertata susila serta mempunyai perilaku yang baik dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Prinsip terakhir ini adalah bertujuan untuk mewujudkan dan mengekalkan keharmonian dan ketenteraman dalam kalangan setiap rakyat di Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia, dilarang bagi kita untuk menyentuh atau membangkitkan isu-isu sensitif seperti budaya, kepercayaan dan agama yang dianut. Berikut ialah 5 kepentingan menghayati rukun negara. Yang pertama ialah membentuk sikap liberal. Liberal ialah satu fahaman atau pendirian yang menggunakan demokrasi serta kebebasan sebagai sistem kepimpinan di sesebuah negara. Atas dasar Malaysia ialah sebuah negara yang didiami oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai agama dan kaum. Kebebasan dalam mengamalkan kepercayaan, agama dan adat rasam serta kebudayaan masing-masing adalah dibenarkan selaras dengan apa yang terkandung dalam prinsip rukun negara. Oleh hal yang demikian, sikap liberal dalam diri setiap rakyat Malaysia adalah penting bagi mewujudkan suatu negara yang tidak berpecah belah. Seterusnya ialah memelihara satu cara hidup demokratik. Meskipun kebebasan hak asasi rakyat dan kebebasan kegiatan seperti politik dan ekonomi dijamin, kebebasan ini tidak boleh sama sekali disalahguna atau melampaui batas sehingga menjejaskan sistem demokrasi dan menggugatkan perkauman di negara ini. Sebarang masalah atau krisis yang berlaku dalam negara, keutamaan kepada bangsa dan negara haruslah diberikan, yang mana ia tertumpu kepada keutamaan dari aspek perkauman, kestabilan dan keamanan negara itu sendiri. Kepentingan yang keempat adalah untuk mencipta sebuah masyarakat yang adil dan saksama. Sebuah masyarakat yang adil akan membebaskan golongan yang lemah daripada ditindas oleh penyalahgunaan kuasa daripada pihak-pihak tertentu. Ia akan menetapkan persamaan dan keadilan kepada setiap pihak tanpa ada unsur berat sebelah. Setiap rakyat dan negara akan mendapat manfaat daripadanya dan tiada istilah man above law akan terwujud. Akhir sekali adalah untuk mewujudkan masyarakat progresif, di mana akan terhasil daripada masyarakat yang mempunyai sikap berdaya saing dalam apa jua bidang.
Masyarakat progresif ini adalah penting bagi mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi selaras dengan perkembangan teknologi dunia yang begitu meluas. Dikatakan bahawa kini dunia sedang melihat perubahan yang begitu cepat dalam bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Masyarakat yang progresif hendaklah diwujudkan supaya bergerak maju selaras dengan kemajuan dunia, di mana hasilnya bangsa dan negara tidak akan tertinggal jauh di belakang. Akhir sekali, saya akan menerangkan mengenai falsafah kesejahteraan. Perkataan sejahtera itu sendiri jelas dinyatakan dalam FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan, yang bertujuan untuk membentuk individu yang seimbang dan harmonis dalam aspek jasmani, rohani, intelek dan juga emosi. Jadi, ia juga bertujuan untuk melahirkan individu yang berilmu dan bertanggungjawab, berjaya mencapai kesejahteraan diri dan juga menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Jadi untuk mewujudkan keharmonian masyarakat dan negara tersebut, maka pembangunan insan amatlah ditekankan dan menjadi teras utama untuk mencapai perkara tersebut. Jadi dalam pembentukan pembangunan insan terdapat 5 aspek, iaitu aspek agama, diri, akal, keturunan dan juga harta. Pertama sekali adalah agama. Jadi dalam konteks Malaysia, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan hendaklah dipertahankan, manakala agama-agama lain bebas diamalkan secara aman dan harmoni. Jadi kita sebagai individu hendaklah meletakkan agama sebagai kepentingan teratas dan kepentingan terpenting untuk kita. Jadi sebagai contoh, kita sebagai Muslim hendaklah memiliki akidah dan iman yang kukuh, serta melakukan perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi seterusnya, aspek yang kedua adalah diri. Jadi kita hendaklah memelihara maruah diri dan juga menjaga hubungan persaudaraan antara satu sama lain. Jadi perkara-perkara buruk yang boleh memberi impak kepada hubungan persaudaraan atau memberi impak kepada maruah diri seperti pergaduhan atau sebarang jenayah hendaklah dielakkan. Jadi aspek yang ketiga adalah akal. Akal hendaklah dipelihara daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal kita. Unsur-unsur buruk seperti pengambilan arak dan juga dadah hendaklah dijauhkan untuk memastikan akal kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Jadi seharusnya akal kita dipupuk dengan nilai-nilai yang murni dan juga baik, serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Sebagai contoh, kita boleh menguasai ilmu pengetahuan. Jadi dengan menguasai ilmu pengetahuan tersebut, maka ia dapat membentuk dari pemikiran yang kreatif dan kritis. Seterusnya adalah aspek keturunan. Keturunan hendaklah dipelihara untuk memastikan sosial masyarakat terjaga. Perkara-perkara yang menyalahi agama seperti perzinaan atau liwat hendaklah dijauhkan untuk memastikan sistem sosial masyarakat terus terjaga. Sekiranya perkara-perkara tersebut dijauhkan, maka sudah pasti sosial masyarakat akan terjaga dan masyarakat sendiri akan berada dalam keadaan harmoni dan aman. Terakhir adalah dari sudut harta. Harta hendaklah dipelihara daripada beralih atau pergi ke tangan orang lain dengan cara yang tidak sah. Jadi perkara-perkara buruk seperti rasuah atau judi adalah dilarang sama sekali untuk mengelakkan daripada penyelewengan harta daripada terus berlaku. Jadi pemimpin sendiri boleh melakukan inisiatif dengan melakukan penggubalan dasar kewangan dan juga menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyat. Jadi, secara kesimpulannya, falsafah adalah satu tunjang atau teras yang dimanifestasikan untuk mencapai kebenaran, membentuk pemikiran manusia ke arah yang lebih sistematik dan dinamik, serta merupakan satu pedoman untuk manusia untuk mencapai matlamat hidup yang lebih proaktif. Jadi
melalui pengamalan intipati falsafah, komuniti masyarakat akan lebih berilmu, bertakwa, bertanggungjawab, harmonis dan sejahtera dalam mencapai aspek kehidupan yang moden pada masa kini. Penghayatan dan pengamalan falsafah yang telah diterapkan oleh pihak bertanggungjawab dalam pelbagai bidang dan aspek perlu dititikberatkan oleh masyarakat supaya matlamat yang telah disepakati dapat dicapai dan kehidupan akan lebih bertamadun dan harmonis. Falsafah adalah satu asas yang dapat diaplikasikan untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala serta mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian,